Salam sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada semua rakan saya, rakan sekelas dan kepada pensyarah bidang usahawan iaitu Encik Aiman. Okey, pada hari ini dari kumpulan kami ingin membentangkan simulasi perniagaan. Okey, kumpulan kami terdiri daripada 4 ahli iaitu Eksanto Saung Anardang iaitu saya. Yang kedua, Muhammad Akmal bin Fauzi. Yang ketiga, Leri Limbang Anak Unying. Dan yang keempat adalah Anthony Louis Anantau. Okey, bagi isi kandungan yang terdapat pada pembentangan kami pada hari ini adalah yang ada terdiri daripada 5 poin. Yang pertama, iaitu profil syarikat yang akan dibentangkan oleh saya. Poin yang kedua, iaitu strategi pemasaran yang akan dibentangkan oleh Anthony Louis. Yang ketiga, aktiviti penjualan yang akan dibentangkan oleh Leri. Yang keempat dan yang kelima, iaitu buku tunai, cashbook dan penutup akan dibentangkan oleh Muhammad Akmal. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya yang berkaitan dengan profil syarikat. Okey, nama perniagaan kami adalah Ujas Lifestyle Fashion Enterprise. Tarikh ditubuhkan pada 7 Disember 2020. Alamat terletak pada KM20 Jalan Bintulu Sibu 97000 Bintulu Sarawak. Jenis perniagaan yang kami jalankan adalah jenis perniagaan fashion. Bentuk perniagaan pula adalah jenis perkongsian. Nombor telefon adalah 014 99 21265. Email pula adalah exantursaung01@gmail.com. Yang kedua, ujasfashion1881@gmail.com. Bagi Instagram page pula adalah ujas21. Modal permulaan, kami tidak menggunakan sebarang modal kerana produk yang kami jual berdasarkan daripada pembekal dan pembeli. Okey, bagi bank yang ingin berurusan untuk membuat pembayaran adalah bank jenis bank. Okey, bagi misi perniagaan kami adalah menjadikan sebuah syarikat yang kuat, dinamik, berdaya saing dan mampu memberi impak kepada masyarakat. Bagi misi pula, menjual produk fashion seperti kasut, pakaian, beg dan jam tangan yang berkualiti tinggi dan berbaloi serta memenuhi kehendak pelanggan. Okey, bagi logo dan maksud pula, okey, gambar singa iaitu bermaksud melambangkan luxuries dan trending serta produk yang berkualiti. Yang kedua, iaitu gambar bumi hijau yang bermaksud eco materials dan selamat untuk digunakan dalam pelbagai kalangan. Yang ketiga ialah gambar peta iaitu bermaksud pemasaran perniagaan yang luas yang boleh dibeli oleh penduduk tempatan Sarawak dan Semenanjung. Okey, bagi yang terakhir pula adalah warna background yang bermaksud melambangkan kerjasama friendly, ahli-ahli perniagaan yang responsif serta bertanggungjawab perniagaan dengan pembeli. Okey, bagi slide seterusnya, saya menyerahkan kepada ahli rakan kumpulan saya iaitu Anthony Louis untuk membuat pembentangan. Dipersilakan. Anthony Louis akan membentangkan tentang strategi pemasaran. Yang pertama ialah produk perkhidmatan. Dalam strategi pemasaran produk fashion ini, kami akan membuat anggaran beberapa unit produk yang akan dijual terlebih dahulu dalam masa seminggu. Jika produk ini mendapat maklum alas yang baik dari pelanggan, maka kami akan menjual produk fashion ini dengan kuantiti yang unit yang lebih banyak. Yang kedua ialah harga. Kami menetapkan harga yang sesuai dengan
jumlah produk yang telah dipasarkan. Ketiga ialah pengedaran. Produk fashion ini akan dihantar daripada pembekal kepada pembeli melalui pos dan COD bagi pembeli yang berdekatan dengan lokasi perniagaan kami. Yang terakhir ialah promosi. Kami menggunakan media sosial seperti WhatsApp status sebagai medium promosi untuk mempromosikan jualan produk kami. Okay, next. Okey, bagi slide yang seterusnya iaitu yang poin yang 3 yang berkaitan dengan aktiviti penjualan dan bahan pemasaran. Saya serahkan kepada rakan ahli kumpulan saya iaitu Larry. Dipersilakan. Okey, bagi poin yang ketiga iaitu aktiviti 1, tajuk promosi meletup jualan sebenar hari gawai. Hari Selasa hingga Khamis, tarikh dari 1 bulan 6 2021 sehingga 3 bulan 6 2021. Lokasi dalam talian sama ada WhatsApp, Facebook ataupun Instagram. Ini merupakan jualan pada ketiga hari, iaitu hari pertama, hari kedua dan hari ketiga semasa perayaan gawai. Okey, aktiviti kedua pula adalah promosi mingguan hebat sempena sales 7.7. Hari Isnin hingga Jumaat, tarikh 5 bulan 7 2021 sehingga 9 bulan 7 2021. Lokasi sama juga dalam talian WhatsApp, Facebook dan Instagram. Ini merupakan jadual pada hari pertama, hari kedua, dan sehingga ke tarikh 9 bulan 7 2021. Ini merupakan bahan pemasaran. Untuk proses penjualan produk perniagaan kami ini berdasarkan atas talian dengan menggunakan katalog atau menu yang telah kami sediakan di atas MCO yang melanda global yang membuatkan keunikan penjualan secara offline maupun di luar rumah. Kami menggunakan aplikasi untuk membuat urusan penjualan produk kami melalui WhatsApp dan Instagram. Ini merupakan WhatsApp Ujas Lifestyle Fashion Enterprise. Dan ini merupakan Instagram Ujas Lifestyle Fashion Enterprise. Okey. Bagi slide seterusnya yang poin yang keempat dan yang terakhir penutup nanti, saya serahkan kepada ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Akmal. Dipersilakan. Okey, tema kumpulan kamu iaitu untuk bahagian buku tunai. Buku tunai itu cashbook. Okey, untuk buku tunai bagi hari gawai event. Ini untuk event hari gawai. Okey, cashbook dia untuk aktiviti pada bulan Mei, iaitu kita ada capital. Di sini dia ada tunjukkan debit, duit masuk, duit keluar, lepas tu dia ada balance dan juga remarks. Okey, pada bulan Mei untuk aktiviti dia adalah capital, untuk duit masuk ialah sebanyak RM200. Okey, untuk duit keluar tidak ada. Bagi balance pula iaitu sebanyak RM200. Dan remarks dia adalah untuk group mate lah, untuk kumpulan kami.
Okey, seterusnya pada 1 hari bulan 6 Mei, sales kami debit duit masuk itu sebanyak RM194. Untuk duit keluaran tidak ada. Jadi balance dia adalah sebanyak 394. Jadi ia remarks untuk group mate lah. Okey, dan yang seterusnya pula pada 1 bulan 6 untuk transportation COD, cash on delivery. Okey, untuk duit keluar pula tu sebanyak RM50. Duit masuk tidak ada. Untuk balance dia ialah sebanyak RM344. Jadi remarks dia adalah untuk Shell. Okey, dan yang ketiga, yang keempat, seterusnya itu pada tanggal 2 hari bulan 6. Jadi sales kami itu sebanyak RM266 untuk duit debit masuk. Jadi duit keluar tidak ada. Balance dia adalah sebanyak RM610 dan remarks untuk group mate. Dan seterusnya lagi untuk transportation postage, untuk postage barang. Jadi debit duit masuk tidak ada. Kredit duit keluar adalah sebanyak RM33. Untuk balance dia adalah RM577 bagi balance untuk Shell. Okey, yang seterusnya pula 3 hari bulan 6. Activity sales untuk duit masuk ialah sebanyak RM430. Untuk duit keluar tidak ada. Jadi balance dia adalah sebanyak RM1,007. Dia remarks kepada group mate. Iaitu untuk 3 hari bulan 6 bagi sales. Okey, yang seterusnya transportation postage. Untuk transportation postage ni debit duit masuk tidak ada. Untuk kredit iaitu duit keluar sebanyak RM70. Jadi balance kami ialah sebanyak yang kami dapat RM937. Jadi remarks dia untuk Petronas. Okey, ini adalah money gain from Hari Gawai event. Jadi total untuk event pada Hari Gawai yang kami dapat iaitu dia kira sebagai bersih, iaitu sebanyak RM937. Okey, itu untuk Hari Gawai event. Next. Okey, yang ini untuk jualan mingguan sales 77. Ini jualan mingguan, event yang kedua kami. Okey, ini kami buat pada sales 7 bulan 7 pada Jun. Okey, untuk aktiviti pada 5 hari bulan 7. Okey, duit kami start mula. Duit masuk itu sebanyak RM150. Duit itu macam tu. Bila kami sebanyak 197 yang masa event Hari Gawai. Jadi masuk pada untuk event kedua buat sales RM150. Jadi RM1,087. Remarks untuk group mate. Okey, seterusnya 5 bulan 7 transportation postage. Okay, untuk debit duit masuk tak ada. Untuk kredit duit keluar itu sebanyak RM50. Jadi balance dia adalah RM137. Untuk remarks ialah Shell dan pos laju. Okey, seterusnya pada 6 bulan debit duit masuk sebanyak RM310. Duit keluar ada balance RM1,347. Okay, remarks dia untuk group mate. Bagi transportation dia pula dan postage, untuk duit masuk tidak ada. Untuk kredit duit keluar sebanyak RM60. Jadi balance di situ semuanya sebanyak RM1,278. Dan remarks dia untuk Shell dan pos laju.
Okey, bagi sales yang seterusnya pada 7 untuk duit masuk sebanyak RM226,530. Bagi transportation dan postage Pak, jadi balance kami iaitu RM1,438. Jadi remarks dia adalah untuk Petronas dan pos laju. Okey, seterusnya pula 8 bulan 7. Okey, sales pada yang ini dia punya debit dia masuk yang kami dapat tidak ada. Duit yang masuk 37. Untuk keluar tidak ada. Jadi itu kalau tidak keluar dalam RM35. Jadi balance pula RM1,476. Jadi remarks untuk Shell dan juga untuk COD, cash on delivery. Okey, yang seterusnya 9 bulan 7. Okey, sell pada 9 hari bulan 7. Itu debit, duit masuk. Untuk kredit keluar tidak ada. Jadi balance kami situ sebanyak RM1,276. Jadi remarks untuk Gromit lah. Okay, untuk seterusnya yang itu terakhir transportation dan juga postage. Untuk debit kami tidak ada. Ya, kredit duit keluar itu sebanyak RM50. Jadi balance kami yang itu sebanyak RM1,226. Jadi dia remarks untuk Shell dan JNT Express. Okey, itu untuk pada bulan sales 7 bulan 7. Jadi keseluruhan money gain from 7 bulan 7 sales event yang kami dapat totalnya adalah sebanyak RM1,226. Itu sales untuk event kedua yang kami buat lah. Okey, untuk next slide. Okey, di sini saya akan tunjukkan iaitu penyata untung dan rugi. Okey, untuk penyata untung dan rugi, penyata pendapatan bagi untuk perayaan Hari Gawai dan Minggu Jualan 7 hari bulan 7 sales pada 2021. Dua event yang kami buat. Okey, jualan Hari Gawai total yang kami dapat itu sebanyak RM890. Manakala untuk jualan mingguan pada 7 bulan 7 sales sebanyak RM859. Okey. Manakala untuk tolak kos pos dan juga minyak kenderaan bagi kiranya ini bagi keseluruhan. Itu untuk pada hari Gawai sebanyak RM45. Manakala untuk 7 bulan 7 sales sebanyak RM75. Untung kasar yang kami dapat. Okey, untuk untung kasar pada hari Gawai iaitu sebanyak RM394. Manakala 7 bulan 7 sales sebanyak RM1,087. Ini adalah untung kasar. Okay. Manakala untuk cash on delivery, ini ialah COD. Okay. Untuk hari Gawai sebanyak RM15. Manakala 7 bulan 7 sales iaitu sebanyak RM15 juga. Okay. Itu adalah cash. Untung bersih yang kami dapat daripada dua event.
Okey, untuk hari gawai untung bersih yang kami dapat iaitu sebanyak RM937. Okey, manakala untuk 7 sales untung bersih yang kami dapat sebanyak RM1,226. Okey. Penyerta ini adalah operasi bagi perniagaan untuk jualan produk tentang dan keluhan pada hari yang dilakukan pada waktu itu. Okey, slide yang seterusnya. Okey, bagi slide yang seterusnya saya yang berisi kandungan kelemahan dan cara mengatasi. Saya serahkan kepada Larry, dan yang terakhir nanti saya serahkan penutup kepada Anthony. Okey, dipersilakan. Kelemahan dan cara mengatasi. 1. Kos perbelanjaan minyak kenderaan yang tinggi. 2. Kesukaran mendapatkan tunai daripada pembeli, bank in. 3. Proses pemasaran. Bagi cara mengatasi, yang pertama, penetapan harga minyak yang stabil akan memudahkan pembeli minyak mentah kenderaan. Melaksanakan satu perjanjian dan peraturan kepada pembeli. Dan yang terakhir, pemasaran internet memerlukan percubaan dan kesilapan untuk mencari jenis kempen apa yang paling berkesan untuk menjual produk tertentu. Okey, bagi slide pembentangan yang terakhir sekali iaitu berisi kandungan penutup, saya serahkan kepada Anthony Lewis untuk memecah pembentangan. Dipersilakan. Untuk slide terakhir adalah penutup. Saya berharap agar perniagaan produk Puja Lifestyle Fashion dapat berjalan dengan lancar dan dapat bersaing dengan perniagaan lain secara sihat. Selain itu, saya juga mengharapkan agar perniagaan fashion ini akan mendapat sambutan yang meriah daripada masyarakat dan pembeli dengan secara tidak langsung, ianya dapat meningkatkan kadar ekonomi negara dan sekaligus dapat menyokong perniagaan negara kita sendiri, iaitu Malaysia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.